Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak tengok latihan formatif bagi subtopik 6.5. Okey, kita tengok soalan. Seorang murid dibekalkan dengan sekeping kanta mata yang mempunyai panjang fokus FM sama dengan 7 cm dan 4 keping kanta objek A, B, C, D seperti dalam jadual ni lah ya. Seperti yang ditunjukkan dalam jadual ya, kita nampak ada kanta A, B, C dan D dengan panjang fokus kanta objek dalam sentimeter lah ya. Kita ada kolom pembesaran teleskop M dan diameter kanta objek juga dalam sentimeter. Jadi lengkapkan jadual di atas ya untuk kira nilai pembesaran. Jadi kita boleh kira nilai pembesaran berdasarkan formula M sama dengan FO bagi FM, iaitu panjang fokus kanta objektif dibahagikan dengan kanta mata. Maka kita boleh lengkapkan ya jadual di atas nilai pembesaran teleskop ya seperti yang tertera lah ya. Bagi A nilai dia 2, B pun sama, C dan D nilai dia adalah 10. Okey, nyatakan soalan 2 ya. Nyatakan dua kanta yang akan menghasilkan imej yang paling besar. So daripada sini kita boleh nampaklah ya manakah pembesaran paling besar ya. So nampak jelas ya pembesaran itu pada kanta yang kedua dan kanta yang kedua terakhirlah ya, C dan D. Ya, di mana pembesaran dia kedua-duanya 10 iaitu 10 kali ganda. Okey, 3. Nyatakan dua kanta yang menghasilkan imej yang paling cerah. So, kalau kita nak tahu imej yang besar, kita tengok pada pembesaran. Okay, kalau kita nak tengok imej yang cerah, kita tengok diameter kanta. Sebab diameter kanta, ya, kolom terakhir ni, ya, ada kaitan dengan kemasukan sinar cahaya. Ya. Jadi, dah tentulah kanta B dan kanta D. Okay, kenapa B dan D? Sebab kita nampak di sini diameter dia adalah besar iaitu 10 cm. Ya. Diameter yang besar menunjukkan bahawa lebih banyak cahaya boleh memasuki kanta tersebut dan dia akan lebih cerah. Okay. Okay, kita tengok soalan yang keempat. Okay, berdasarkan jawapan di 2 dan 3, nyatakan kanta yang paling sesuai digunakan sebagai kanta objek teleskop. Terangkan jawapan anda ya. Jadi yang paling sesuai ya daripada soalan yang kita telah jawab soalan 2 dan 3, tentulah kita akan pilih ya berdasarkan ciri teleskop. Teleskop untuk melihat objek yang jauh, maka kanta objek berada di depan, dia akan mengecilkan saiz imej ya yang besar dan jauh. Jadi untuk mengecilkan saiz imej, panjang fokus dia mestilah panjang. Maka kanta D yang terpilih ya, yang dipilih kerana kanta D ni panjang fokus dia panjang ya. Panjang fokus yang panjang akan menghasilkan pembesaran ya ataupun kuasa dia adalah kecil. Maka dia akan menghasilkan imej yang kecil. Okay, itu yang pertamalah ya. Okay, kita pilih diameter yang besar ni pula kerana diameter yang besar akan benarkan lebih banyak cahaya masuk, maka imej akan lebih jelas. Okay. Kita tengok pula modul kita ya, iaitu 6.5 peralatan optik ya. Jadi yang permulaan ni adalah nota dia lah ya. Ini adalah kegunaan kanta dalam alat-alat optik ya. Jadi kita tahu kanta pembesar tujuan dia untuk membesarkan imej ya. Dan dia terdiri daripada satu kanta cembung lah ya. Dan kedudukan objek dia adalah U kurang daripada F ya. Di mana ciri-ciri imej dia adalah maya, okey, tegak dan diperbesarkan ya. Dan di bawah ni adalah lukisan rajah sinar dia lah ya. Okey, jadi kita boleh nampaklah ya kedudukan dia adalah kurang ya, U ni adalah kurang daripada objek. Okey, ni kedudukan objek lah ya. Dan kita lukis gambar rajah sinar dia, kita kena unjuk ke depan lah sebab di bahagian sebalik kanta ni ya, selepas dia melalui kanta dia tidak bertemu. Jadi kita kena unjurkan ke belakang sehingga bersilangnya garisan sinar dan terbentuknya imej ya. Okey, kegunaan mikroskop ni kita tahu dia adalah untuk melihat objek seni ya.
dan dia mempunyai dua kanta cembung, ya. Okey, dari segi perbandingan, ya, FO dan FE, FE lebih panjang pada FO. Okey, yang ni. Okey, dan kedudukan objek dia, ya. U tu terletak antara ni yang awal, ya, bagi kanta objektif, ya. Jadi U terletak di antara F dan 2F lah, ya. Jadi ciri-ciri awal dia adalah nyata, songsang dan besar. Ini kita dah terang dalam video, ya. Dan kedudukan untuk kanta mata pula, okey, U ni kurang daripada FE. Dan ciri akhir dia kita tahu adalah maya, songsang dan besar. Ini sebagai recap je lah, ya. Kita dah belajar. Okay, seterusnya, ya. Okay, ini pula untuk gambar rajah sinar teleskop lah. Ini gambar rajah teleskop. Okay. Kegunaan untuk melihat objek jauh daripada dua kanta cembung, iaitu kanta objektif dan kanta mata. Ya. Kanta objektif di bahagian depan, kanta mata di berdekatan dengan mata kita. Okay, FO dia lebih besar pada FE dari segi panjang fokus, ya. Kedudukan objek dia jauh, tak ada, kita tak boleh lukis. Dia hanyalah infinity. Okay, bagaimana sinar cahaya melalui kanta adalah sinar yang selari. Kedudukan imej melalui kanta objek ialah titik fokus. Ini yang awal punya kanta objektif. Dia tetap terbina di titik fokus FO, ya. Okay, ciri awal untuk ciri imej terhasil, iaitu ciri yang imej yang awal lah, ya. Daripada kanta objektif ialah nyata, songsang dan kecil, ya. Dan kedudukan kanta mata ialah U sama dengan FE, ya. Okey, ciri imej akhir bagi teleskop, ya, di sini kita tulis baliklah sebab ini ditulis bahasa Inggeris, iaitu maya. Okey, songsang, inverted tu songsang dan diperbesarkan, ya. Di mana dia terbentuk di infinity. Okey. Dan jarak dia, perasan normal, ya, antara jarak kanta objektif dan kanta mata pada perasan normal, iaitu D. Jarak antara kanta ialah FO tambah FE, ya. Dan formula pembesaran pula iaitu M kecil sama dengan panjang fokus kanta objektif bagi panjang fokus kanta mata. So, ini adalah formula pembesaran melibatkan panjang fokus kedua-dua kanta, ya. Dan ini adalah lukisan gambar rajah sinar bagi teleskop. Okey, yang atas tadi mikroskop lah, yang ni teleskop, ya. Okey, jadi seterusnya untuk lukis rajah sinar bagi mikroskop majmuk di muka surat 212, ya. Okey, jadi ini adalah lukisan dia lah. Ini pun cikgu dah ajar dalam video cikgu, ya. Jadi kedudukan objek awal untuk mikroskop adalah di antara F dan 2F. Kita akan dapat objek yang songsang, ya, nyata dan diperbesarkan. Dan imej imej bagi kanta objek ni adalah objek bagi kanta mata. Di mana imej akhir dia adalah maya. Okey, tegak dan diperbesarkan. Yang inilah, ya, dekat sini, ya. Okey, seterusnya bagi lukisan teleskop, kita tak dapat lukis objek sebab dia objek yang jauh. Jadi objek dia terletak di infinity, ya. Dan kita akan dapat imej, ya, yang kanta objektif ni pada F, kedudukan dia pada F, titik fokus, iaitu nyata, songsang dan diperkecilkan, yang ni. Dan imej bagi kanta objek adalah objek bagi kanta mata. Dan imej akhir kita dapat di infinity lah, iaitu maya, tegak dan diperbesarkan, ya. Okey, seterusnya kita tengok soalan dia lah, ya, tutorial 6.5, ya. Jadi soalan pertama, rajah menunjukkan binaan sebuah teleskop astronomi ringkas, ya. Panjang fokus kanta P ialah FP dan panjang fokus kanta Q ialah FQ. Okey, pernyataan manakah yang benar? Okey. Okey, jadi ini untuk teleskop, ya. Jadi teleskop kita tahu dah satu berkuasa tinggi, ya. Ini untuk teleskop, ya. Okey. Cuba ambil warna hijau lah, ya. Okey, jadi ini untuk teleskop, ya. Ini untuk teleskop. Kita tahu teleskop
kanta objektif dia lebih panjang lah ya. FO dia lebih panjang daripada FM ataupun FE ya, sebab FO dia nipis saja ya. Jadi yang manakah benar mengenai teleskop? FP lebih kecil pada FO. Salah lah, sebab kanta objektif dia lebih panjang ya. So pernyataan ni salah. Kuasa kanta P lebih tinggi. Kalau dia panjang bermakna kuasa dia rendah. Untuk BO ni dia kurang daripada PM mata ya. Jadi yang ni pun salah. Imej kanta P nyata, manakala imej kanta Q maya. Ni betul. Ya, sebab untuk kanta P dia nyata, songsang, dan diperkecilkan. Ini maya, tegak dan diperbesarkan. Ini untuk kanta Q lah, kanta mata ya. Pembesaran linear adalah nisbah FO, FQ pada FP. Okey, dia sebenarnya FO. Pembesaran FO bagi FE. So FO, FP lah. Dia terbalik ya. So FP bagi FQ sepatutnya lah. So ini salah. So jawapan dia betul lah C ya. Ni kita semak jawapan dia lah ya. Okay, antara raja sinar berikut yang manakah betul bagi kanta pembesar? Okay, kanta besar ni kita tahu tujuan dia untuk membesarkan imej. Jadi kamu kena ingat ni ya. U dia mesti kurang daripada panjang fokus. Maknanya dia duduk dekat ya. Jadi kalau kita tengok sini ya. Okey, yang ni kita nampak objek tu ya. Dengan imej lebih besar dan gaisan dia diunjuk ke belakang. Okey, B ni terbentuk di bahagian depan. Okey, C ni digunakan kanta cekung, salah lah. Kanta cekung memang salah. Lukisan kanta cekung ni dua-dua salah ya. Jadi yang betulnya ialah A. Walaupun dia tak tulis mana panjang fokus, tapi ya, kita tengok lukisan dia sebab U kurang daripada F ni memang takkan terbentuk di bahagian hadapan kanta lah. Dan kita guna kanta cembung ya. Jadi kita akan unjuk kat belakang sampai kita dapat imej yang kita akan dapat maya, tegak dan diperbesarkan. Cikgu buat anak panah ni menunjukkan dibesarkan. Okey, ni salah lah. Yang ni sebab dia terbentuk kat depan. Yang ni nyata, songsang, dibesarkan. Salah, dia maya ya. Kanta cekung ni kita dulu kesan salah. Dan kanta besar dia tak guna kanta cekung. Dia guna kanta cembung ya. Okay, sebuah kanta punya panjang fokus F. Apakah syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk membolehkan kanta itu digunakan sebagai kanta pembesar? Okay, dia ada macam kesinambungan soalan dari atas lah. Jenis kanta dah tentu kanta cembung. Dia tak guna kanta cekung. Dan jarak objek dia ingat kurang daripada F. Okey, so betul lah jawapan A. Yang lain-lain tu salah ya. Okey, seterusnya kita tengok soalan. Okey, ni soalan 4, soalan 2000 ya. Satu objek diletakkan pada jarak objek yang berbeza di hadapan kanta cembung K. Ciri-ciri imej terbentuk yang berkenaan ditunjukkan dalam jadah di bawah. Ini jarak objek dan ini adalah ciri dia ya. Kalau jarak dia U 5 cm, so imej dia maya, tegak, besar. Kalau 10 terbentuk di infinity. Okey. Kalau 15 ya, jawapan dia nyata, songsang, besar. Kalau 20 nyata, songsang, sama saiz. Kalau 25 nyata, songsang dan kecil. Kalau infinity nyata, songsang terbentuk di titik fokus. Okey, yang merah ni dah jawapan dia lah ya. Okey, berdasarkan pada maklumat berikan dalam jadual nyatakan panjang fokus K. Okey, kalau saya tengok yang sama saiz ni. Okey, kita tengok yang sama saiz ya. Ataupun yang terbentuk di infinity ni. Dua-dua ni ya. Sebab yang ni kita tahu yang terbentuk di infinity ni dengan sama saiz ni ya. Objek tu terletak pada dia. Yang ni U sama dengan F. Yang ni U sama dengan 2F. Jadi dah tentulah panjang fokus dia 10 cm. Okay, jadi terbentuk di infinity ni, kedudukan objek tu memang kita letak pada titik fokus. Kalau yang sama saiz ni, kamu kena ingat dia terletak pada 2F. 2 kali ganda titik fokus. So kalau ada dua-dua maklumat ni sangat senang. Kita dah tahu dah panjang fokus dia berapa. So 10 cm. Daripada ciri-ciri imej yang didapatilah. Sebab tu bila kita dah tahu panjang fokus dia 10,
Jadi kalau dia terletak di antara F dan 2F, sebab tu di sini keluar nyata songsang besar. Sebab ini adalah kedudukan objek di antara F dan 2F. Dia lebih besar daripada F, tapi dia kurang daripada 2F. Okey, ini kedudukan dia lah. Jadi nyata songsang besar. Okey, dan begitu juga yang ke-25 ni. Dia lebih besar daripada 2F. Ini kedudukan dia lebih besar daripada 2F. Jadi memang imej dia adalah nyata, songsang dan kecil. Sebab tu kita tahulah ini sebab berdasarkan lukisan dan juga hafalan lah. Okay, beri 2 sebab bagi jawapan anda di A1. Ni saya dah terang tadi. Nampak dia kata U sama dengan F sama dengan 10. Imej dia infinity. U sama dengan 2F sama 20 cm, sama saiz. Jadi kita tahu dah ini adalah kedudukan objek berada pada F. Untuk yang pertama ni lah. Ini. Yang ni dia berada pada 2F. Jadi sebab itu kita tahulah. C, satu imej terbentuk di atas skrin apabila satu objek diletakkan pada 20 cm dari kanta K. Satu kadbod hitam diletakkan di hadapan kanta K supaya menutup bahagian bawah kanta. Nyatakan perubahan pada imej yang terbentuk jika ada. Okey, bila dia letak kertas diletak kertas kadbod hitam ditutup sikit kanta, sebenarnya kemasukan cahaya tu dihalang. Sebab tu sekarang jawapan dia imej menjadi kabur, kecerahan imej kurang. Itu jawapan dia lah. Sebab kita tutup kemasukan cahaya dalam kanta. Cahaya kan masuk dalam kanta dan dia terbias. Barulah dia berlaku. Sama ada dia akan menumpulah pada titik fokus lah. Okey, kita tengok soalan D pula Seorang pelajar bercadang untuk membina sebuah teleskop. Dia menggunakan kanta K sebagai kanta mata dan satu lagi kanta cembung. So kanta K kita tahu panjang fokus dia 10 cm. Kita dah cari tadi lah. Kanta K, F dia 10 cm. Ini kita dah tahu. Okey, yang manakah panjang fokus yang sesuai untuk kanta objektif lah. Jadi kita tahu kanta objektif dia punya imej. Ciri imej bagi teleskop adalah nyata, songsang dan diperkecilkan. Okey, kalau diperkecilkan ni kita tengok manakah dia, dah tentulah jarak 25 ni lah yang 25 ni. Okey, di sini ditulis 20 Kalau 20 kita akan dapat sama saiz. Kita nak yang diperkecilkan. Jadi kita ambil yang 25 lah. 25 cm Jadi jika dia bercadang untuk membina, ni soalan yang kedua Jika pelajar itu bercadang untuk membina teleskop pada perasaan normal, berapakah jarak antara kanta K dan kanta objektif? Jadi oleh kerana kanta objektif ni 25, so 25 tambah 10, ni bagi kanta mata. Iaitu sebagai kanta K dia ambil kanta mata dia ambil daripada kanta K. Jadi 25 tambah 10 kita dapat jawapan dia 35 cm. Okey. So itu jawapan bagi soalan D Okey, 10. Sebuah kanta mata yang mempunyai panjang fokus FO sama dengan 5 cm dan sebuah kanta objektif digunakan untuk membina sebuah teleskop astronomi ringkas. Kanta objektif dipilih daripada jadual 8.1. Okey, ni kanta, ni panjang fokus kanta, pembesaran dan diameter dia So ini macam soalan latihan formatik kamu je lah Lengkapkan jadual 8. So kamu kira saja daripada FO bagi FE ni, maka kamu dapatlah nilai ni. Semua nilai ni daripada pengiraan FO bagi dengan FE masukkan saja dalam formula dia lah So ini jawapan daripada pengiraan yang ni. Okey, kita dah ada FO kita ada FE kat sini. So bahagi sajalah FO dengan nilai kanta mata yang ada dalam soalan So kamu dapat. Okay, pilihkan dua kanta yang menghasilkan imej yang paling besar. Besar cikgu dah beritahu dalam latihan kita sebelum ni. Kita tengok dia punya pembesaran. Sudah tentulah R dan S. Sebab pembesaran dia 8 kali ganda. Dia paling besar lah dua ni Okay. Yang menghasilkan imej yang paling terang. Okay. Mana kanta paling terang? Yang ni kita tengok diameter
Dan tentulah jawapan dia Q dan S, iaitu kedua-duanya 5 cm ya. Okay, kenapa? Sebab diameter besar. Diameter besar ya, cahaya masuk lebih banyak ya. Okey, berdasarkan jawapan D8 D1 ya dan 8 D4, pilih kanta paling sesuai sebagai kanta objektif. Kanta objektif kita nak panjang fokus dia panjang ya. Jadi nampak jelas kat sini ya, kita pilih S lah. Kenapa kita pilih S? Sebab F ni dia punya panjang fokus FO dia panjang dan dia punya diameter tu besar. Ya. Jadi diameter besar ni cahaya masuk lebih banyak lah, maka dia lebih terang. Panjang fokus yang panjang ni sebab kita nak menghasilkan imej yang dikecilkan. Ya, nyata, songsang dan diperkecilkan. Sebab tu S dipilih. Ya. Memang sama dengan soalan kamu sebelum ni, cuma nilai saja yang berbeza ya. Okey, ni SPM 2014. Kanta darjah 8 digunakan sebagai kanta pembesar. So ini lukisan dia. Kita tak boleh lukis di bahagian depan ni lah ya. Kita tak boleh lukis di bahagian depan ni sebab dia tak akan bertemu. Jadi kita akan unjuk ke belakang lah. Macam biasalah ya. Selari dengan paksi utama kena titik fokus. Satu garisan, and then yang kedua ni adalah pergi pada pusat optik. Tak bertemu, kita unjuk ke belakang, kita dapatlah imej. Dan imej ni sepatutnya dilukis putus-putus ya. Dan dia tegak lah. Okay. Okay, namakan kanta dalam darjah 8 dan tentulah kanta cembung. Lukiskan rambang darjah sinar untuk menunjukkan bagaimana imej bagi objek terbentuk. Ini lukisan dia lah. Okay, ini lukisan dia. Okay. Yang cikgu dah dalam nota, dalam buku semua ada ya. Ini adalah sebenarnya kedudukan U kurang daripada F. Okey, ini lukisan dia. Okey, macam mana kamu nak tengok pemakahan dia? Okey, untuk darjah sinar, pemakahan dia kalau biasanya 3 lah ya. 3 ataupun 2 ya. So kalau 3 yang ni lah garisan sinar yang pertama yang terus diunjukkan. Yang kedua yang juga diunjukkan. Yang ketiga imej lah yang dilabelkan ya. Lukis putus-putus atau lurus tak ada masalah ya. Lukis putus-putus lagi baiklah ya. Okey, nyatakan ciri imej terbentuk. Tadi cikgu dah beritahu iaitu maya, tegak dan diperbesarkan ya. Dan C, sebuah mikroskop majmuk mengandungi satu kanta objektif dan satu kanta mata. Jarak kanta objektif itu adalah FO dan jarak kanta mata adalah FE. Jawapan bawah menunjukkan 3 jarak objek dan jarak 2 kanta yang berbeza. Ya, ini susunan dia JKL. Ini jarak objek dari kanta objek. Ini jarak kanta objek dengan kanta mata. Okey. Dan ini jarak antara imej yang terbentuk oleh kanta objek dengan kanta mata. Okey, berdasarkan jadual, nyatakan susunan yang sesuai untuk membina sebuah mikroskop majmuk. Ya, berikan sebab untuk kesesuaian itu. Okey, kedudukan U, jarak objek yang pertama ni. UO, maknanya kedudukan jarak objek kanta objektif. Lepas tu tulis O ya. Kanta objektif kanta pertama lah di bahagian yang ni mikroskop. Di bahagian bawah tu lah yang dekat dengan imej ya. Jadi kita tahu dia berada di antara F dan 2F. So jawapan dia yang ni lah ya. Okey, kita tulis ya, kedudukan objek UO ni dia lebih besar daripada F tapi dia kecil daripada 2F ya. So kalau kita kat sini yang ni lah. Okay, kita tanda right yang mana kita pilih ya. Okay, kenapa? Sebab kita nak imej dia. Iaitu nyata, songsang dan besar. Ini kedudukan imej yang menghasilkan nyata, songsang dan besar. Bukan kedudukan imej, kedudukan objek. Yang akan menghasilkan imej nyata, songsang, besar ya. Okay, seterusnya dia nak jarak D. Jarak D adalah jarak antara kanta objek dengan kanta mata. Okey, jadi kedua-duanya pendek. Dah tentulah D tu lebih besar daripada FO tambah FE. FO pendek, FE pendek. Ya. Tapi antara FO dan FE, FO lebih pendek lah. Ya. Dan jarak antara dua kanta, ni lah. Ya. Kanta objek dengan kanta mata. Dia nak tengok ni jarak kedua ni. Kalau tadi skop, FO tambah FE. Kalau mikroskop sebab kedua-duanya pendek. Yang ni paling pendek lah kanta objektif ni. Ni panjang sikit kanta mata. Okey. Ni FE. Ni FO. Sebab tu hasil tambah dua ni. FO dan FE ni adalah kurang daripada D. D ni antara dua kanta ni. Dia ni sebab
panjang fokus ni lah, kedua-duanya pendek. Jadi jawapan dia ni ya. So dalam kamu punya jadual dikurang dikurang. Dibesar. Dibesar inilah. Okey. Okey, sebab kita nak imej yang terhasil tu, imej yang pertama iaitu imej pada kata objektif tu, kedudukan dia kurang daripada panjang fokus kantah mata. Ini sebab dia lah. Okey. Okey, jarak U1. Jarak U1. Katanya jarak UO. Okey, jarak U1 ni maksudnya objek bagi kantah mata. Tadi kita dah dapat, kita dah tengok jarak objek bagi kantah objektif. Betul O Ini jarak objek bagi kantah mata, di mana objek ni sebenarnya adalah imej bagi kantah objektif. Okey, dia jadi objek bagi kantah mata. So kita pilih U kurang pada FE. Sebab ke atas, sebab dia kita dah beritahu kita nak imej yang ni, U kurang pada FE. So ini adalah kedudukan imej. Imej bagi apa tadi? UO UO betul. Imej bagi UO iaitu kantah objektif. Dan dia jadi objek. Objek bagi kantah mata. So kedudukan samalah U kurang FE yang kita pilih lah. Mana yang ni lah kerana kita nak imej akhir dia maya, tegak dan diperbesarkan. Itu sebab dia jadi kita bukan pilih sajalah. Tapi daripada apa yang kita raih ni, kita tahu dah yang manakah susunan yang kita nak. Nampak jelas lah yang kita raih ialah pada susunan L. Pada susunan L. Okey, last soalan dia tanyalah yang manakah paling sesuai, dan tentulah kita pilih L. Ini adalah mikroskop yang kita kendaki. Okey. Sajalah untuk latihan tambahan kamu yang modul kamu siri yang kelima Cikgu harap penerangan hari ini dapat membantu kefahaman kamu lah Jadi itu saja daripada cikgu kalau ada yang masih lagi tak faham, boleh ulang tengok video ni lah InsyaAllah dia membantu kamu untuk lebih memahami tajuk ini, dan dengan latihan ni kamu akan lebih tahu bagaimana nak jawab soalan-soalan yang ada kaitan dengan tajuk 6.5 ni. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum.